Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ashwa Ismail. Anda sedang menonton agenda awani istimewa khas World Economic Forum 2022 yang sedang berlangsung ketika ini. Dan saya bersama dengan pengarah ekonomi di Pejabat Perdana Menteri Saudara Syarif Hamdan di Davos, Switzerland ini untuk kita meneliti berbagai isu yang dirungkai. Golongan cerdik pandai sekarang ini, saat ini ketika program ini sedang berjalan, sedang membincangkan dan merungkai dan menilai serta melihat risiko krisis dunia yang sedang berlaku. Dan itu juga berlaku di Malaysia. Krisis ketidakyakinan atau ketidakpercayaan terhadap pemimpin dan sistem, contohnya krisis kos sara hidup, krisis rantaian bekalan akibat perang Ukraine Russia dan juga lockdown di China contohnya. Itu kita teliti dalam konteks kita, Syarif. Mungkin kita boleh memberi gambaran secara keseluruhan. Ketika ini tiada penyelesaian yang boleh disifatkan sebagai fix atau tetap, tetapi sedang dibincangkan. Saya rasa itu rumusan yang paling mudah sekali. Ya. Bila krisis ni merupakan krisis dunia, respon mestilah lebih coordinated pada pandangan saya. Kalau tidak, setiap negara akan bukan syak tetapi menunggu teragak-agak apa yang US akan buat, apa yang China akan buat. Kita teragak apa yang Singapura akan buat. Singapura akan tengok apa yang Malaysia akan buat. Semua ini memang realiti daripada dulu lagi. Tetapi perbincangan seperti ini memberikan satu gambaran dan memberikan satu keyakinan kepada setiap pemerintah ataupun kerajaan untuk membuat keputusan-keputusan yang betul untuk rakyat mereka, untuk masyarakat mereka. Jadi bila delegasi Malaysia ada dekat Davos ni, bukan untuk kita syok hanya mendengar kosong, tetapi untuk kita bawa balik, hadap dan tengok berdasarkan apa yang telah kita pelajari, bukan langkah yang terbaik yang sesuai untuk rakyat Malaysia dan juga keadaan di Malaysia. Okey, jika kita perhatikan satu persatu, kita berada di sini bersama dengan pemimpin perniagaan, pemimpin dunia, aktivis masyarakat. Pada masa yang sama juga kita lihat pemimpin korporat utama dunia sedang mengalami satu seakan cabaran untuk transisi, untuk shift, untuk berubah di mana mereka berada ketika ini untuk menjadi lebih sejahtera dan melihat dekat untuk kurangkan jurang antara apa yang golongan cerdik pandai sedang bercakap seketika ni dengan apa yang berlaku di ground. Rakyat jelata di Kuala Nerang contohnya. So benda ni kita nak kena connect. Di mana harus kita beri penekanan dalam membawa perubahan ini, terutama di Malaysia, sebab kita tidak punya masa yang banyak. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Dua tempoh waktu jangka pendek untuk kita selesaikan masalah ataupun menangani, mengurus masalah inflasi 7% di dunia. Malaysia masih 2.2, tapi kita risau akan menjadi lebih teruk. Jadi itu yang kita kena fikir tentang short term misal. Long term, perkara-perkara besar tentang security makanan, tentang bagaimana kita pastikan kita tak terdedah sangat kepada risiko-risiko yang mana kita terdedah selama 2-3 tahun ini. Kita kena tengok balik kita punya penggunaan tanah seperti contohnya, supaya besok kalau ada krisis serupa ni berlaku, kita tak akan mengalami masalah-masalah yang serupa macam hari ini. Kita sambung ke depan ni. Okey, kita sambung ke depan ni ya. Because yalah, kita nak kena naik atas sekejap. Ada kabel car ni. Kabel car ni. Well, let's go. Okey, kita dah sampai di Shazal, salah satu puncak di Davos, Switzerland ini, kawasan peranginan. Dia nak terpaksa naik kabel car lah, macam Bukit Bendera. macam nak naik Bukit Bendera dekat Penang lah. So yang tu antara benda yang kita lihat ketika mana orang masih lagi pemimpin dunia berbicara tentang masalah seperti mana disebut oleh World Economic Forum founder, pengasasnya, Profesor Klaus Schwab, yang antara lain menyebut tentang kita berada di persimpangan, memerlukan satu shift strategi, memerlukan satu perubahan strategi di peringkat perniagaan dan juga di peringkat kerajaan dari segi dasar. Okey, dunia secara umumnya kita lihat aspek ekonomi memang sedang boleh dikatakan tidak stabil. Situation Saudara Syarif. Memang macam kita bincang tadi lah, krisis yang mendalam ini, yang panjang, daripada COVID membawa kepada Ukraine Russia, membawa kepada inflasi yang tinggi di dunia sekarang ini. Jadi yang hadir pada Davos hari ini, yang kita nak dengar perbincangan-perbincangan top level ini, untuk mencari apa solusi jangka pendek yang boleh dibuat.
tetapi juga untuk belajar daripada pengalaman 2-3 tahun yang mungkin tak pernah dilalui oleh generasi moden sekarang ini. Kita malah inflasi ni dibandingkan dengan zaman 1970-an yang mana kita pun tak ada lagi waktu tu. Dan perkara-perkara baru ni, trend-trend baru ini menuntut satu tindakan jangka panjang daripada seluruh komuniti antarabangsa. Contohnya lah Ashwan, tak pernah dalam sejarah moden ekonomi dunia kerajaan-kerajaan pemerintah satu dunia boleh belanja sampai tak silap saya puluhan trilion US dollar untuk fiscal injection, untuk belanja dan menambah hutang pemerintah ataupun negara tersebut dalam satu tempoh yang pendek. Selama ini dianggap benda itu tak boleh dibuat, tetapi apabila COVID melanda, tiba-tiba boleh pula. Jadi kita nak tengok apa kesan daripada suntikan begitu besar yang dibelanjakan oleh pemerintah satu dunia kepada keadaan ekonomi dan struktur ekonomi itu sendiri. Itu satu contoh. Contoh kedua, kita belajar juga daripada pengalaman 2-3 tahun ini bahawa supply chain resiliency ini satu perkara yang cukup penting. Bagaimana kita pastikan rantaian bekalan tidak hanya terhad kepada beberapa sumber. Itu mencabar teori perdagangan yang biasa, comparative advantage yang biasa. Kalau dulu kita belajar dulu kan Syuat, every country specialise. Kita specialise dengan satu produk, kemudian yang lain kita tak boleh specialise tu kita import. Rupa-rupanya model itu sendiri pun sudah mula dicabar apabila kita lihat krisis bekalan rantaian ini. Jadi perkara-perkara ini menuntut pada satu anjakan minda tentang apa sebenarnya fungsi kerajaan dan apa sebenarnya model pertumbuhan ekonomi untuk negara-negara di seluruh dunia, termasuklah negara kita. Jadi kita kena semak semula tentang perkara-perkara ini yang akan kita kena hadam lah melalui perbincangan-perbincangan dan dapur. Okey, pada masa yang sama kita tahu seperti mana krisis kos sara hidup. Walaupun sekuat mana pun injection yang diletakkan, kita tak boleh lari daripada krisis sara hidup, harga barang akan naik. Ini kita lihat dalam konteks negara kita Malaysia. Perbincangan sedang berlangsung ketika ni sentuh tentang bagaimana another injection ataupun suntikan perlu diberikan. Tetapi ini untuk menampan jangka masa yang pendek. Jangka masa panjang sederhana dan panjang. Yang ni antara perkara yang saya rasa still masih lagi samar, yang memerlukan bukan sahaja pendekatan agresif dan komprehensif, tetapi juga kita takut dari segi policy long term untuk melihat we are moving towards aging nation. Kita sedang bergerak menjadi sebuah negara menua pada masa yang sama. Productivity shift lagi. Buat masa sekarang macam mana? Saya fikirkan betul suntikan tak boleh berterusan non-stop tanpa satu pemikiran apa yang nak dibelanjakan dalam suntikan itu. Jadi kalau suntikan itu hanya berbentuk cash in, non-stop cash transfers, short term memang perlu dan kita sokong, tapi long term tak mengubah struktur ekonomi. Pada pandangan saya, suntikan-suntikan baru ini mesti membina ke arah capacity building. Capacity building ni bukan seperti ni retorik yang biasa disebut, tapi economic capacity itu sendiri. Jadi Malaysia misalnya, mungkin kita kena fikirkan bagaimana perbelanjaan kerajaan selepas ini mencerminkan kemahuan kita untuk menambah kapasiti dari segi pembekalan sumber bahan mentah makanan misalnya. So that is capacity building for the future. Membelanjakan kepada, seperti biasa kita dah cakap banyak kali, modal insan. Kerana dengan modal insan lah barulah capacity building, artinya capacity ekonomi kita juga akan bertambah dari masa ke semasa. Bila capacity itu tinggi, kita ada banyak optionality tentang apa yang boleh kita buat sebagai sebuah negara dan lebih resilient untuk apa-apa cabaran yang akan datang. Itu satu perkara contoh. Tapi dari segi komuniti antarabangsa tu sendiri, kita terikat masih lagi dengan dasar yang dibuat oleh negara-negara besar. Apa yang dibuat dari segi kadar faedah Amerika Syarikat, kita baca akan menyebabkan risiko inflasi pada seluruh dunia. Because the moment USD strengthens dan menjadi lebih besar dan lebih kuat, kita tahu kat Malaysia pun ramai yang sedang membincangkan bagaimana ringgit jatuh. Tapi di negara-negara lain pun, Jepun jatuh tak salah 12%. Even Singapura pun ada jatuh juga berbanding dengan USD. Imported inflation akan berterusan disebabkan itu. Jadi perkara-perkara ni membuatkan kita fikir bagaimana Malaysia pula tak nak jadi victim saja, menjadi seolah-olah kita menerima saja. Jadi mindset Malaysia tu sendiri untuk menjadi lebih berpengaruh, supaya dasar kita juga
bukan hanya menjaga kita, bukan hanya menang di Malaysia, tapi Malaysia kena fikir bagaimana kita boleh menang juga di pentas antarabangsa dan pentas rantau. Antara boleh kita sebut mungkin Saudara Syahril mendapat jemputan khas World Economic Forum selaku pengarah ekonomi di Pejabat Perdana Menteri, dan WEF juga ingin engage dan mendekatkan diri dengan Saudara Syahril selaku pemimpin muda. Pada itu juga yang disentuh. Dan paling penting, apakah idea Syahril sendiri untuk letakkan, say maybe boleh share about one or two ideas that you really yang betul-betul Syahril dapat ketengahkan untuk WEF. Kongsi bagaimana Malaysia moving forward, because we need new idea. Tidak ada idea baru, dan kita pada masa sama masih lagi bercakap tentang dalam domestik ataupun dalaman Malaysia itu sendiri. Saya sokong point last time macam saya sebut tadi lah, kita tak boleh hanya jadi jaguh kat Malaysia, kita kena jadi jaguh serantau sekurang-kurangnya. Tapi before saya sebut apa yang mungkin idea orang muda misalnya, tapi kita juga kena bagi kredit kepada idea-idea yang telah pun dilaksanakan baru-baru ini. Keberanian kerajaan bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ni dari segi gaji minimum, dari segi bagaimana kita nak mansuhkan EP misalnya, itu memang kita duduk di Davos tapi bincang tengah hal semasa di Malaysia. Tapi itu contoh keberanian yang kita kena buat untuk masa depan juga. Jadi salah satulah idea yang saya ingat Ashok dah banyak kali mendengar saya sebutkan, jaminan pekerjaan, skim jaminan pekerjaan. Adakah Malaysia berani mengeksperimen satu polisi, satu dasar di mana kita memerangi pengangguran dengan cukup tuntas, dengan menjamin pekerjaan di sesuatu kawasan dan satu kalau boleh di sebuah negara dalam satu tempoh yang akan datang. Itu satu idea yang memang dah diutarakan oleh beberapa orang yang ada kat Davos pun. Jadi kita nak tengok adakah idea itu ada traction. Sebab macam saya sebut tadi, kerajaan dah, pemerintah-pemerintah satu dunia ni, governments around the world dah memang spend banyak. Kenapa tidak kita tengok apa jenis spending yang kita rasa paling sesuai. Kedua, dari segi inequality, kesenjangan ekonomi akan menjadi topik yang selalu dikaitkan dengan Davos. Sebab Davos ni datangnya tepat-tepatnya orang-orang yang tokoh-tokoh korporat dan pemimpin-pemimpin syarikat yang memang bernilai berbilion-bilion lah. High net worth individuals. Kaya lah kiranya. Jadi untuk mengurangkan rasa guilty tu, saya bimbang sikit. Dia ada gap. Apa yang dibincangkan dalam tu paling penting adalah langkah susulan. Dia bercakap pilih macam mana pun dalam Dewan, dalam Congress Center. Tapi kalau tidak ada satu langkah susulan, action needs to be taken to close the gap, untuk merapatkan jurang ni, dan execution ataupun pelaksanaannya menyelesaikan krisis di bawah. Sebab hujungnya mengenai kualiti hidup manusia atau rakyat secara keseluruhannya. Sebab tu antara slot yang saya paling tertarik nak tengok nanti berkenaan dengan kesenjangan ekonomi, inequality. Apakah dasar-dasar yang nak dibawa sebagai idea oleh mereka yang ada atas pentas besok? Dan kita nak tengok adakah ada keberanian untuk mengatakan misalnya bukan hanya menggunakan idea-idea tradisi. Idea tradisi ni naikkan cukai. Mungkin ada idea lain seperti mana kita pernah bincang dulu, untuk ada target nisbah gaji eksekutif dan juga gaji median dalam sesebuah syarikat, dalam sesebuah negara. Di Malaysia tak silap saya angka tu agak tinggi, 60 ke 70 kali. 60 to 70 times. Maknanya gaji CEO ni akan 60-70 kali daripada gaji median dalam syarikat dia. Tak boleh lah macam tu. Apa dasar yang boleh dibuat? Adakah ada insentif-insentif yang nak dibuat? Dan coordinated. Sebab kena coordinate lah. Kalau hanya satu negara buat, nanti kan tokoh-tokoh yang kaya ni akan pindah ke negara lain. So this regional dan juga international cooperation ini mesti dipertahankan. Kalau setiap negara bergerak atas silo dan semua nak jadi jago kampung masing-masing, takkan jadi. Jadi itu harapan kita untuk masa depan. Adakah keberanian di kalangan pemimpin-pemimpin muda antarabangsa untuk mencadangkan satu kerangka dan framework yang baru, memerangi inequality, memerangi soal krisis iklim dan sebagainya. Menyebut tentang krisis iklim, jika kita perhatikan selalunya waktu Davos berlangsung, Jacob's Horn, salah satu puncak tertinggi di Davos ini, akan sentiasa nampak putih. Dia putih seputih-putihnya kerana penuh dengan salji. Tapi waktu spring ni, musim bunga ni, dia nampak lebih hijau. Dan kali ini delegasi antarabangsa turun ke Davos melihat impact climate change dengan lebih serius.
kita dapat rasakan perubahan iklim, cuaca ekstrim. Kita di Malaysia dah merasakannya sampai satu tahap di mana harus digabung jalinkan dengan usaha yang perlu dibuat. Contohnya seperti comprehensive policy atau polisi dasar yang lebih komprehensif mengenai pengurusan air yang lebih lestari. Seminggu kita saksikan orang di Selangor setengah tempatnya tidak ada air. Tetapi minggu depan banjir sebanjir-banjirnya. Ada air yang terlampau lebih dan ada air yang tidak ada air. Ya, jadi dua situasi ini memberi gambaran perubahan iklim. What's the idea from Malaysia? Apakah idea daripada kita sendiri to mitigate, untuk membuat satu langkah mitigasi? We need some bold decision, bold move. Macam my personal view ataupun personal idea lah yang tak mewakili mana-mana pihak. Kita kena ada keberanian untuk menunjukkan bahawa target 2050 itu, zero carbon 2050 itu, kita berani bertindak hari ini. Kenapa tidak kita lihat, misalnya kalau kita dalam mood nak cakap tentang idea-idea yang baru dan radikal sikit, can we decommission coal-fired power plants lebih cepat? Maknanya kita tak tunggu IPP ni habis. Kita belanja apa yang patut, sebab kena ganti kan pemegang-pemegang saham IPP tersebut, untuk menamatkan, dan kita bring online dengan lebih cepat penjana-penjana ataupun projek-projek tenaga solar misalnya. Itu mungkin satu contoh. Kemudian perbelanjaan dan kesediaan sebuah kerajaan untuk memastikan industri EV ini berkembang bukan hanya di peringkat retail, iaitu dengan pengumuman dalam belanjawan 2022 yang mana kita dah mansuhkan, kecualikan cukai-cukai, semua cukai berkenaan dengan EV. Tapi that's on the retail end, pembeli. Pelaburan untuk memastikan kita jadi hub teknologi ion battery ataupun storage, any green energy storage technologies. Jadi perkara-perkara itu dalam masa 2-3 tahun boleh mengubah persepsi bahawa Malaysia terbelakang, bahawa Malaysia hanya bercakap tentang target 2050 tapi belum jelas lagi apa tindakannya. Kita perlukan 3, 4, 5 langkah dan projek yang memberikan isyarat kepada Malaysia, orang Malaysia dan juga kepada dunia bahawa Malaysia tapi macam sekarang ni ialah orang tengok short term, dia tak tengok secara menyeluruh, hanya melihat dalam skop naratif yang seketika Elon Musk tak mau main Malaysia contohnya, memilih Indonesia. So macam perkara sebegini, bagaimana kita memerlukan satu offering atau tawaran baru kepada dunia untuk menggalakkan lebih banyak pelaburan. Kita perlukan tawaran, tapi kita perlukan juga satu pemahaman yang mendalam. Kita tak boleh tengok satu perkara ataupun satu orang dan menganggap itu mewakili segala-galanya. Sedangkan sudah ada banyak pengumuman dan inisiatif-inisiatif lain yang berjaya kita tak raikan, yang persepsi yang dibuat tentang satu syarikat ataupun satu individu dijadikan benchmark untuk mengatakan keadaan daya saing Malaysia dalam hal ini. Saya rasa kita kena elevate lah. Bercakap tentang ESG, dan di peringkat rakyat diberi penekanan yang sangat kuat tentang sustainable development goals. At least kita dapat beri lebih lestari gaya hidup kita dan gaya kita bekerja. Okay, now kita connect dengan point yang telah pun diberikan. Adakah di peringkat keseluruhan ESG itu, are we on the right trajectory? Adakah kita berada pada landasan betul? Saya rasa kita ada dalam landasan betul, sebab bukan hanya pengumuman besar daripada Perdana Menteri, tetapi kemahuan dan komitmen kita untuk fokus dan memberikan keutamaan kepada projek dan pelaburan yang membawa kepada target dan sasaran ESG. Right. Itu satu. Nombor 2, ESG ni ada S dengan G, dia bukan E je. So dia bukan hanya pasal environment, tentang soal kelestarian sesebuah ekonomi masyarakat itu sendiri. Bagi saya itu komponen besar dalam S, bagaimana memastikan tenaga kerja, tenaga buruh kita lebih banyak penyertaan wanita misalnya. For me that's part of S. Memastikan bahawa dalam satu masyarakat yang lebih menua, bagaimana kita pastikan simpanan-simpanan mereka terjamin. Bagi saya itu part of S juga. Tadbir urus kita Malaysia, kalau kita
akui realitinya, sama ada persepsi dan juga realiti. A lot more need to be done. Tidak berada dalam ranking yang tinggi bila cakap tentang takbir urus, sama ada dari segi politik, sama ada dari segi syarikat. Dan cabaran untuk orang yang muda sikit macam kita ni ialah bagaimana nak operate dalam satu sistem yang tradisi tetapi juga masih lagi mencabar satu progression yang boleh kita katakan dalam 20 tahun yang akan datang bila kita tamat kerjaya kita, bahawasanya Malaysia berada dalam satu keadaan di mana takbir urusnya dihormati dunia, bukan lagi disyaki, di mana sustainability dia adalah satu keadaan di mana masyarakat tidak lagi terlalu jauh kesenjangannya. Dari segi environmentnya menjadi antara negara yang terbaik di ASEAN. Penggunaan teknologi hijau dan guna tenaga hijau yang lebih lestari. Itu target kita dalam tempoh 20 tahun. Kita nak Malaysia berada dalam keadaan tu, macam saya sebut Ashok tadi 20 minit tadi. Kita nak Malaysia conquer bukannya Malaysia. Kita tak boleh lagi hanya fikir tentang Malaysia. Kita faham jadi ini yang berlaku. Di Shazab ini setiap tahun apabila Davos berlangsung, ada World Economic Forum berlangsung, researcher, pengkaji, saintis daripada Arctic Base Camp akan sentiasa berhimpun di sini. Ada event sendiri. Why? Sebab apa yang berlaku di Arctic, climate change, perubahan iklim, kesannya tidak hanya di rantau Eropah atau di rantau ini sahaja. Di rantau dia melibatkan, dia tidak ada sempadan politik. Masalah dunia ni tidak ada sempadan politik. Jadi Syarif, yes, kita perlu langkah lebih jauh, engage seramai mungkin orang di luar sana untuk memberi keyakinan and to catapult, orang Kedah sebut terbih lah, dia lastik Malaysia to another new level. Macam mana tu? Malaysia kena think big. Kita kena berfikiran besar. Macam Ashwat sebut tadi lah, dalam berita harian kita, bukan berita harian tu, berita setiap hari kita, apa yang kita akan dengar? Kita akan bercakap tentang persaingan individu. Kita akan bercakap tentang parti ni cakap A, parti lain cakap B. UMNO lawan satu, UMNO lawan UMNO marah dengan PAS marah dengan UMNO. Saya pun bawa keluarkan kenyataan. Itu memang realiti yang kita kena operate dalam realiti tersebut. Tapi tak bolehlah 90% masa kita pada itu. Dan apabila kita cakap tentang kepimpinan yang lebih baik pun, takkanlah kita hanya bermain dalam konteks siapa yang dapat liputan media melalui gambar yang dilihat mesra akar umbi, dan itu menjadi kayu ukur, satu-satunya kayu ukur tentang adakah kepimpinan Malaysia ni elok atau tidak. Saya rasa kita punya perbincangan ini, debat-debat dalam Malaysia ni kadang-kadang terlalu fokus kepada isu yang kurang penting berbanding dengan isu yang sebenarnya akan menentukan Malaysia ni okey atau tidak dalam 10, 20, 30 tahun akan datang. Langkah pertama, first step, langkah pertama, think big and then we need to participate in regional dengan global dialogues. Kita tak boleh lagi hanya bercakap tentang isu-isu kita saja. Jadi pembabitan kita dalam perkara macam ni, dan juga pembabitan kita dalam segala keputusan-keputusan di peringkat rantau, kerana ia memberi kesan kepada Malaysia. Okay, thank you. Terima kasih Saudara Syarif Hamdan. Kita akan teruskan perbincangan kita lagi di pentas media sosial. Jangan lupa komen, memberikan pandangan anda. Kita dapat banyak idea, tetapi idea itu mungkin tidak diletakkan, dikonsolidasikan dengan baik. Saya Ashwat Ismail, Agenda Awani, World Economic Forum 2022. Jumpa lagi.